إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه شاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حول ولا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا. وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوته إن فات بعذر وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد. Jika seorang tertinggal salat kerana uzur, maka dalam kewajipan qada disunatkan melakukan salat yang tertinggal secara beraturan waktunya, mana mengikut susunan waktunya. Ia melakukan qada salat subuh sebelum zuhur. Mana sini wa yusannu, mana yusannu disunatkan. Bermakna kalau di qada tadi sebab dikait sini seorang yang tinggal salat kerana uzur. Adapun kalau tidak kerana uzur, mana dia kena terus buat, ada tu ada takhir. Di sini bila ditinggalkan sembahyang secara uzur. Uzur dalam niat sembahyang dua perkara. Yang pertama dia tertidur, memang tertidur betul. Yang kedua ialah terlupa, memang dia terlupa betul. Jadi subuh dia tertidur, zuhur dia terlupa. Apa dia ingat tak tahu? Contohnya. Jadi bila dia nak qada, sunat tertib. Sunat bagi dia qada zuhur dulu, dia qada subuh dulu. Kemudian bila diqada akan sembahyang zuhur. Ini kalau sekiranya dikait situ, sekiranya ditinggalkan secara uzur. Kalau sekiranya ditinggal bi ghairi uzrin, tidak uzur. Subuh tadi dengar orang azan saja tak sembahyang. Zuhur dengar azan saja tak sembahyang. Lepas zuhur tu wajib dia qada. Maknanya dia qada zuhur tadi, dia tak boleh sembahyang zuhur dulu tadi, dia kena qada, wajib dia qada subuh dahulu. Ya, wajib dia qada subuh dahulu. Sebab kalau sekiranya meninggalkan sembahyang tidak dengan uzur, maka dia wajib mengqada satu dan wajib segerakan qada apabila habis waktu. Ya, habis di waktu zuhur ni dia tak buat sembahyang zuhur. Orang pombang asar, dia wajib terus qada zuhur dulu. Lepas tu boleh sembahyang asar. Sebab ditinggal dengan ketiadaan uzur. Ya. Yang sini ni dia tinggal sebab dikait kalau tinggal dengan uzur. Dia zuhur dia terlupa, kan? Asar pula dia tertidur, misalnya. Jadi berhimpun dua waktu yang ditinggalkan. Asal hukum dia wajib qada. Dainullahu ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Tuhan mustahak dibayar. Itu tajuk pertama. Dia wajib qada. Cuma beza qada di kedudukan, dia wajib disegera atau tidak. Kalau ditinggal tu dengan sengaja, maka hukum dia wajib disegerakan. Dia tak boleh tangguh. Kalau tangguh, dosa tu berjalan terus. Itu maksudnya. Sebab tu dia kait sini, tinggal dengan uzur. Bila tinggal dengan uzur, hukum dia sembahyang tu wajib diqada. Yang kedua sunat, yang kedua sunat didahulukan.
segera, sunat segera. Bila berlaku sunat segera, sini pula disunatkan pula tartib, susun ikut susunannya. Subuh, lepas tu baru zuhur. Itu maksud di sini. Iaitu mengqada akan semayang subuh sebelum zuhur. Dan seterusnya lah. Dan disunatkan mendahulu akan qada sebelum salat yang beradab. Ya, sunat taqdimuhu 'alal khadirah selama la yukhafu fautuha. Selama tidak takut akan luputnya. Jadi disunatkan bagi orang yang meninggalkan semayang dengan uzur. Dia tertidur subuh tadi. Kemudian orang pun masuk bang zuhur. Maka di sini sunat bagi dia qada subuh dahulu. Qada subuh dahulu. Sebab apa? Ditinggalkan subuh bukan sengaja, uzur tertidur. Berlainan kalau ditinggalkan subuh dengan sengaja. Dengar suara orang azan, haja dia tidur lagi dan sampai habis waktu subuh. Maka hukum dia wajib qada dan wajib segera. Ya, wajib segera. Disedar tu dia kena qada. Kalau tidak dia jalan terus. Yang sini ada dua sunat. Tertib susun satu. Yang kedua takdim alal khadirah. Ditakdim didahulukan atau waktu yang hadir. Waktu hadir tadi apa? Zuhur. Dia tinggal tadi subuh. Dan dia tinggal tu bukan dengan sengaja, dengan uzur. Maka sunat qada subuh dulu. Lepas tu baru sembahyang zuhur. Berlainan kalau ditinggal bukan uzur, sengaja, maka wajib dia kena buat qada subuh dahulu sebelum dibuat sembahyang zuhur, fardu zuhur, mana salatul hadirah, sembahyang hadir. Ini bila ni? Dia kata sunat didahulukan qada daripada sembahyang yang hadir zuhur, la yukhafu fautuha. Selama tidak ditakut akan luputnya sembahyang yang hadir. Ya, tapi kalau sembahyang zuhur pun tengok dia tinggal ujung 2 minit. Kalau dia qada subuh dengan zuhur buat jadi qada ni. Ketika itu kena buat zuhur dulu lah. Ya, zuhur selesaikan dulu. Yang ni masalah tadi tak ada masalah takut meluput waktu yang hadir tu. Ini semua dia kata infata bi uzrin. Perbahasan kita ni kalau dia tinggal sembahyang dengan uzur, maka ada dua sunat di situ. Sunat disusun kalau sekiranya banyak sembahyang dia tinggal tu. Ikut susunan subuh, zuhur, asar. Kemudian sunat dia pula bila bertembung dengan dipanggil hadirah, waktu yang mempunyai waktu zuhur ke, maka sunat bagi dia dahulukan qada dahulu. Ini pun bila selama tidak ditakuti waktu hadir pula jadi qada nanti. Kalau tidak kena buat waktu hadir dulu lah. Habis. Bahkan kesunatan ini mendahulukan qada dari salat ada tetap berlaku walaupun khawatir akan ketinggalan berjamaah. Yang ini maknanya wa in khasya fauta jamaah. Sunat dia makna mendahulukan qada sembahyang faita yang luput kalau sekiranya luput berjamaah alal mu'tamad. Dia kata kaul mu'tamad kalau di qada ni kan luput jamaah, bertembung. Sunat bagi dia mendahulukan qada bagi sembahyang yang uzur. Dengan dia bertembung kalau dibuat qada ni kan jemaah tinggal, mana nak buat? Qada dulu alal mu'tamad. Ya, alal mu'tamad dia qada dulu. Kemudian barulah dia sembahyang punya waktu. Habis tu. Faham Ini masalah ni kita bincang apa? Infata bi uzrin. Jika dia luput sembahyang dengan uzur. Wa iza fata bila uzrin, ini sebaliknya. Wa iza fata, dan apabila luput ia tadi akan sembahyang, ya, mana ditinggalkan sembahyang tapi bila uzrin, tak ada uzur. Orang bang dibuat dah sampai masuk waktu lain. Bang zuhur dileka, dia tengok dah bang asar. Bermakna dia sengaja meninggalkan sembahyang dengan sengaja, itu dipanggil bila uzrin. Kalau begitu apa hukum dia? Fayajibu taqdimuhu 'alaiha, maka wajib dia mendahulukan, ya, maknanya sembahyang yang luput dengan tiada uzur tadi, 'alaiha, atasnya. Mana atas sembahyang yang hadir. Tengok terjemah dia. Kalau ia tertinggal salatnya bukan kerana uzur, mana kerana kesilapan dia saja dia leka, maka wajib mendahulukan qada dari salat ada.
dia tinggal waktu zuhur, sengaja tak tinggal. Masuk asar, ya, wajib dia kena qada zuhur dulu. Sebab ditinggalkan bukan uzur, sengaja nakal jahat dia tinggalkan sembahyang. Wajib dia qada tu. Kalau tidak, apa kesan? Dosa tu berjalan. Itu biasa kalau ditinggal dengan tidak uzur. Fayajibu taqdimuhu alaiha. Maka wajib dia mentakdimkan, mendahulukan. Habis. Kemudian dia kata amma iza khafa fautal hadirah bi ayyaka ba'daha wa in qallah kharijal waqt fayalzamuhu ya al-bad'u biha. Amma adapun iza khafa fautal hadirah, adapun jika dia bimbang atau dia takut fautal hadirah, luput yang mempunyai waktu sekarang. Bagaimana kalau dia, contohnya tadi, dia tinggal zuhur dengan sengaja. Lepas zuhur dia tidur, bangun-bangun aja asar tinggal 2 minit lagi nak habis zuhur. Dan dia yakin kalau dia qada zuhur tadi, asar pula luput, asar akan keluar waktu. Itu maksudnya. Apa masalah ni? Bi ayyaka ba'daha, dengan bawa jatuh setengah semayang, wa in qallah, walaupun sedikit. Mana di semayang tadi, kalau di qada je, sekarang yang punya waktu, makna zuhur tadi ditinggal, asar tinggal sikit, walaupun sedikit tinggal. Makna dekat-dekat belum salam dah habis maghrib masuk pula, contohnya, ya. Kharijal waqt, kalau begitu fayalzamuhu al-bad'u biha. Wajib dia kena segerakan yang mempunyai waktu dululah. Habis. Adapun jika dia khawatir kehabisan waktu salat ada, sekarang dia berada salat ada waktu asar, zuhur tadi dia tinggal, ya, dan asar pun dah tinggal ujung, dia baru sadar tidur, tinggal dalam 2-3 minit misalan dia, dan dia yakin kalau dia semayang qada, memang yang ada asar pula akan jadi tak sempurna dalam waktu. Sebab wajib bagi kita memasukkan sembahyang keseluruhan dalam waktu, ya, dalam waktu semua, daripada takbiratul ihram sampai salam. Dia macam asar kan, dia ada berapa waktu asar, ya? Asar ada beberapa waktu. Pertama dia panggil waktu fadilah. Semua waktu dia ada fadilah, maknanya bila masuk je orang azan terus sembahyang. Itu waktu mempunyai kelebihan yang besar. Kalau kerja kahwin dia datang pukul 11, masak asam panas lagi, dia datang pukul 5 tinggal tulang gitu. Dapat makan tinggal tulang. Jadi maknanya sembahyang awal waktu dipanggil waktu fadilah. Lepas waktu fadilah dipanggil waktu ikhtiar yang kedua. Kemudian lepas waktu ikhtiar dipanggil waktu uzrin. Ya, waktu uzur. Ini berlaku sembahyang selain subuh. Sembahyang tidak boleh dikeluarkan daripada waktu, sama ada sebelum waktu di sembahyang atau dah habis waktu di sembahyang. Tetapi boleh keluarkan sembahyang dari waktu dengan sebab ada uzur. Apa dia? Safar wa musafir. Ya, asar boleh masuk, dia boleh sembahyang asar takdim. Ataupun zuhur dah masuk, dia pergi tolak pergi masuk asar, jamak takhir. Itu diuzurkan. Uzur apa dipanggil? Lis safar, kena ada musafir. 3. Kemudian waktu karahah. Waktu karahah ni ialah ngam-ngam, kalau Melayu panggil. Dia sembahyang asar tadi, dia pun salam, dia assalamualaikum, puan pumbang maghrib, ngam-ngam cukup-cukup, ya, itu dia panggil waktu karahah. Hukum sembahyang dia makruh tapi tidak berdosa, dan dia tetap jadi adab. 4. Dan kelimanya waktu tahrim. Waktu tahrim dia mengeluarkan sembahyang walaupun 1 juzuk. Dia tengah baca tahiyat, fil alamin innaka hamid, belum sempat salam dah masuk waktu lain, maka hukum sembahyang tu adalah haram hukum dia. Maka kedudukan dia ada ataupun qada, kedudukan dia adalah ada. Sembahyang apabila dia dapat 1 rakaat, maka hukum sembahyang tu adalah ada. Berdalilkan hadis Nabi SAW yang sahih, man adraka subha, man adraka raka'atan minas subhi faqad adraka subh. Barang siapa yang mendapat 1 rakaat sembahyang subuh, bermakna dia dapat subuh. Mana dia hukum dia ada, tapi ma'at tahrim. Ada tapi ma'at tahrim. Hukum dia ada sebab 1 rakaat, tapi haram sebab tak masukkan ke seluruh sembahyang ke dalam waktu. Ya. Dan sini boleh berhukum, boleh berubah. Asal at-taslis ya fil wudu sunnatun.
Kita ambil wuduk 3-3, basuh muka 3 kali, itu dalam hadis sahih sama ada. Tapi bila berlaku arid, hukum macam ni, hukum jadi haram. Dia bangun tadi zuhur, ya, dan kan asar, dia yakin kalau dia ambil wuduk 3-3 ni kan memang keluar waktu. Tapi kalau dia ambil wuduk sekali-sekali, basuh muka sekali, ambil yang wajib, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, dan dia yakin sembahyang tu boleh duduk dalam waktu lagi, ketika itu haram bagi dia meniga-nigakan membasuh, sebab menyebabkan yang fardu tadi akan cacat, tak dapat masuk. Jadi dia ambil secepat, ya, itu hukum berubah. Baik, kaedah hukum perkara kita apa? Iaitulah al-illah tadurun ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Itu kaedah fiqh. Al-illah tadurul ma'al ma'lul. Illat diberbusi dengan ma'lul, benda yang diilatkan, disebabkan, wujudan wa adaman. Sekarang sebab jadi apa tadi? Jadi haram dengan sebab apa? Keluar waktu. Apa sebab jadi haram? Sebab dia pergi ambil yang sunat 3 dan dia yakin cacat, yang fardu tak dapat masuk habis. Ketika itu bertukar hukum sunat, dia bertukar jadi haram sebab arid, ada benda sebab yang datang. Dia panggil apa? Illat. Illat kalau begini, gini hukum dia. Itu hukum fiqh dia. Kemudian wajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin wa in faqidat tartib. Sekarang berhimpun pula masalah yang seterusnya, berhimpun 2 jenis sembahyang yang perlu diqada. Subuh dia tinggal dengan tidak uzur, zuhur ditinggal dengan uzur. Sekarang mana nak qada dulu, ya? Subuh dia tinggal dengan uzur, dia tertidur. Kemudian zuhur pula dia bukan uzur, sengaja dia ke sembahyang, habis waktu masuk asar. Sekarang mana berhimpun antara 2 jenis qada, iaitulah yang wajib segera dengan yang sunat segera. Yang wajib segera adalah sembahyang yang ditinggal dengan keuzuran, tertidur atau terlupa. Satu lagi bukan uzur, mana bilang uzur, tak ada uzur, sebab jahat dia je tinggal sembahyang, dengan uban dia buat dah je. Jadi berhimpun 2 sembahyang. Maka kalau berhimpun 2 ni, dua-dua wajib qada. Itu satu hukum sama. Tapi masalah mana nak dulukan. Ya, kalau gini dia kata wajibu taqdimu, wajib mendahulukan ma fata bi ghairi uzrin, ya, barang yang luput dengan tidak ada uzur, ala ma fata bi uzrin, dengan yang uzur. Sekarang kalau nak kira, subuh dulu, dan subuh tadi tidak, makna dengan uzur sebab dia tertidur, ya. Adapun zuhur kemudian kedudukan, tapi dia tinggal dengan sebab tidak uzur, saja malas dia je, ya. Mana kalau ikut susunan waktu, subuh dulu, tapi oleh kerana sebab, sini mana sebab uzur tadi atau tak uzur, maka dia kena dulukan yang tak uzur, sebab tak uzur tu wajib ditakdimkan. Yang tak uzur tu mana malas dia, itu wajib didahulukan. Dia tinggal sembahyang, kena saja malas dia, habis waktu, wajib terus dikata apabila bertukar waktu lain. Ya, maka kalau bertembung 2, satu ia dengan uzur, satu tak uzur, maka meninggalkan sembahyang dengan tidak uzur wajib didahulukan. Itu maksudnya. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin wa in faqidat tartib. Jikalau luput tertib, pada asal tadi apa ni? Wa yusannu tartib, disunatkan kita atur zuhur, ya, zuhur, subuh, zuhur, asar. Ini kalau sekiranya sama-sama taraf dia, mana dengan uzrin, dia uzur, dia tertidur, zuhur pula terlupa, asar pula tak ingat. Wah, tu betul. Ya, tak apa diingat, tak tahu, lupa betul, bukan main-main. Misalnya dia lah kita buat masalah. Ketika itu sunat dia atur, qada subuh, kemudian zuhur, kemudian asar. Itu kalau dia uzur. Yang sini masalah tak uzur, dia wajib segera. Kemudian kita kalau bertembung 2, yang ni uzur, yang tak uzur, walaupun luput tertib, maka subuh kalau ikut sunat dia, subuh dulu. Tapi oleh kerana subuh tadi sunat qada dengan segera, wajib qada tapi sunat segera, sebab dia uzur, dia tertidur. Zuhur bukan uzur, maknanya sengaja dia tinggal, wajib segera. Kalau gitu jawab dia kena dahulukan zuhur. Kalau tidak, dosa itu berjalan. Yang tadi subuh tadi dia uzur, wajib qada tapi sunat dia segerakan, habis.
Banyak orang salah, kena ingat, bukan terlupa. Dia kata wajib mendahulukan qada salat yang tertinggal tanpa uzur. Makna tu satu kesalahan. Dia tanpa uzur apa makna? Satu kesalahan besar. Dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja, itu maksud. Tak ada uzur. Tu. Dengan satu lagi yang ada uzur. Sebab ada uzur dia tertidur, itu dimaaf. Walaupun menyebabkan tidak tertib waktunya. Wa in faqidat tartibu, dan jika luput tertib sekalipun. Asalnya sunat tertib ikut susunan waktu kan? Zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Habis. Sebab apa jadi begini? Sebab bagi kita wajib mendahulukan yang wajib daripada sunat. Wajib kena ditakdimkan daripada sunat. Sekarang qada dengan tak ada uzur, dengan sebab jahat dia je, maka wajib qada segera. Maka wajibnya kena dulu. Yang tadi dia tinggal tapi bukan kena, bukan wajib, bukan wajib segera. Sebab apa? Dia tertinggal, mana uzur. Maka sunat saja dia segera. Bila kedudukan bertembung wajib dengan sunat, maka wajib didahulukan. Itu kan ada kita fiqhul aulawiyat, mendahulukan yang wajib daripada yang sunat. Li'annahu sunnatun wal bidar wajibun. Kerana tertib itu sunat, sedangkan bersegera adalah wajib. Mana segera wajib? Sebab dia meninggalkan dengan tidak uzur. Itu kena letak hukum dua tu. Habis. Dan satu lagi, wa yundabu ta'khirur rawatibi 'alal fawaid bi uzrin, wa yajibu ta'khiruha anil fawaid bi ghairi uzrin. Ini sunatlah. Wa yundabu, dan disunatkan ta'khirur rawatib, mana mentakhirkan salat rawatib. Rawatib apa rawatib? Qabliyah, ba'diyah. Itu panggil sunat rawatib. Jadi sekarang wa yundabu ta'khiru rawatib anil fawaid bi uzrin. Sunat, tengok ibarat dia, bukan wajib. Sunat takhirkan rawatib daripada fawaid yang luput bi uzrin, dengan uzur. Kalau luput sembahyang dengan tak uzur, itu tak ada bahas, dia kena buat segera, wajib. Sekarang masalah bertembung pula di sini antara rawatib qabliyah. Orang bang zuhur, dia tinggal subuh tadi tinggal dengan tidak uzur. Dia tinggal apa? Bi uzrin, dengan uzur. Apa? Tertidur. Sekarang dia nak sembahyang qada subuh dulu ke, atau nak sembahyang qabliyah dulu? Itu maksudnya. Maka sini yundabu ta'khiru rawatib, disunat ditakhir rawatib alal fawaid, di atas sembahyang fardu yang ditinggalkan bi uzrin, dengan uzur, dengan tertidur tu uzur lah. Mana qada subuh dulu, lepas qada subuh baru dia buat qabliyah zuhur. Itu maksudnya sunat, bukan wajib, sunat. Yang tak afdal macam itulah. Habis. Wa yajibu ta'khiruha, dan wajib mentakhirkan dia anil fawaid bi ghairi uzrin. Sebaliknya wajib mentakhirkan akan dia, akan rawatib, ala anil fawaid, di atas sembahyang yang kita nak qada, yang luput, tapi luput bi ghairi uzrin. Bi ghairi uzrin, tak ada uzur. Orang bang subuh tadi saja dia sembahyang, dia dengar, dia tak sembahyang, dia gimana? Pergi jogging sampai habis subuh, habis tu sembahyang, sengaja tinggal. Mana dia tinggal tak uzur. Sekarang bila zuhur masuk, dia nak sembahyang qabliyah zuhur ke, atau nak sembahyang qada subuh? Wajib dia qada subuh dulu. Wajib dia qada subuh dulu. Kemudian baru disebut qabliyah. Kalau yang uzur tadi, sunat dia qada. Walhasil bertembung qada subuh tadi dengan qabliyah zuhur semata-mata dituntut mendahului qada. Tuntut mendahului qada. Maka qada jadi sunat kalau ditinggal dengan uzur, dan qada jadi wajib didahulukan kalau ditinggal tanpa uzur. Habis. Faham ya? Banyak masalah tu kena ingat. Cukup tu. Kau banyak ingat. Kemudian tambihun, satu peringatan, wallahu a'lam.